akan bincang tentang dosa. Okey. Jenis-jenis dosa. Dosa ada dua jenis dosa, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Okey, dosa besar ni adalah perbuatan maksiat yang ditentukan hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis dan diberi ancaman azab di akhirat. Okey. Contoh dosa besar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran seperti berzina, membunuh, lepas tu mencuri, atau keluar daripada Islam, itu adalah antara dosa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis dan akan diberi balasan yang setimpal di hari akhirat kelak. Okey, manakala dosa kecil adalah dosa yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis dan tidak akan diberi balasan, hukumannya tidak ditentukan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dosa kecil tidak menguruskan diri sendiri dengan betul. Contoh, tak berdisiplin. Okey, solat lambat, solat lewat, ataupun solat yang nama je saja solat tapi tak macam solat. Contoh, baca tak apa-apa, nak cepat je dan sebagainya. Itu adalah contoh dosa kecil. Okey, dan cara untuk kita untuk Allah hapuskan dosa besar adalah kalau dosa besar ni adalah kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat yang sebetul-betul taubat, dan taubat itu adalah tanda penyerahan diri kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita berdosa, kita kena minta ampun dan kita kena minta maaf. Kita kena mengaku yang kita ni bersalah, kita ni banyak salah, kita dah berdosa dengan Allah dan kita kena memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Allah sahaja yang mampu mengampunkan dosa kita. Kita tak boleh nak minta ampun dosa kita dengan imam ke, dengan ustaz ke, tak. Yang mengampunkan dosa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dosa kecil ni, kalau kita sentiasa mengamalkan dosa kecil, buat dosa-dosa kecil, dia akan buatkan diri kita lalai. Dia buatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, solat lambat kan, solat di akhir waktu. Kita duk sentiasa buat solat di akhir waktu. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa jiwa kita kosong. Orang yang beriman, jiwa dia tak kosong tau. Okay? Orang yang beriman, jiwa dia tak kosong. Orang beriman, jiwa dia tenang. Okay? Walau dalam apa jua cabaran, walau dalam apa ujian yang dihadapi, jiwa dia tetap tenang. Jiwa dia walaupun diuji, diasak dengan pelbagai dugaan, dia tetap tenang. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah dan dalam diri dia kurangnya ada dosa, ada perkara-perkara maksiat. Sebab dosa ni ibaratkan seperti virus tau. Sekali kita buat dosa, kalau kita tak minta ampun dan kita minta maaf pada Allah, dia akan merebak. Dia akan merebak daripada satu dosa ke satu dosa yang lain, daripada satu dosa ke satu dosa yang lain, dan akhirnya kita akan terjebak kepada melakukan dosa besar. Sebab itu bila kita rasa kita melakukan dosa, kita kena sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan contoh dosa besar adalah syirik. Okey. Syirik ni adalah maksud syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah selain daripada Allah. Okey, contoh sembah batu ke, sembah pokok ke, matahari, bulan, bintang, tu adalah syirik lah. Dan sembah orang-orang yang mulia. Sebagai contoh, kita sembah orang-orang mulia ni, sebagai contoh kita rasa orang tu macam beriman, dekat dengan Allah, kita terlampau taksub pada dia. Itu pun salah satu perkara syirik lah yang tak boleh kita buat. Okay? Dan firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada dosa syirik. Dan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. So dosa syirik ni memang Allah tak akan ampun lah, tak akan ampun. Sebab tu orang yang keluar daripada Islam, kalau ikut hukum hudud, orang yang keluar daripada Islam ni hukumnya adalah bunuh. Walaupun dia dah diberi masa untuk dia dah ampun, maksudnya dia dah bertaubat atas dosa dia keluar Islam, tapi still lagi kena hukuman bunuh kalau dari aspek pandangan hukum hudud. Sebab dosa syirik ni adalah sangat-sangat besar. Kesan dosa syirik ni iman dia akan batal. Okey, sentiasa berada dalam keadaan lemah. Okey, iman dia tak kuat, iman dia terbatal dengan sendirinya.
okey. Dan juga segala dosa tadi, segala perbuatan baik tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia dah syirik, dia melakukan, dia buat masjid ke, satu masjid dia bagi kan, tapi dia syirik pada Allah. Tapi dia bina satu masjid, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya adalah membunuh. Okey, sebagaimana dalam surah Al-Maidah Allah berfirman yang bermaksud, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh yang lain, bukan membunuh kerana kisas, atau bukan kerana dia membuat kerosakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. So maksudnya kalau dia membunuh orang bukan dengan sebab dia kena bunuh. Contoh kalau hakim, kalau orang hakim adalah orang yang menjatuhkan hukuman, dia memang menjatuhkan hukuman disebabkan kesalahan yang dibuat oleh pesalah tersebut. Itu maksudnya orang yang layak lah menjatuhkan hukuman tersebut. Tapi kalau dia suka hati nak bunuh orang, okay, macam kes baru-baru ni kan, kesian pula tengok seorang suami pergi jerut isteri dia. Sebab isteri dia nak report kes cerai di mahkamah, dia boleh pergi jerut isteri dengan kain tudung. So kesianlah pada anak tersebut. Dah lah tak ada mak, ayah pula masuk penjara sebab dikenakan hukuman bunuh dan dikenakan hukuman gantung lah kalau ikut hukum kisas kan, hukum Islam. So itu adalah salah satu dosa besar lah di dalam bawah kesalahan kisas kita panggil. Dan haram membunuh, okay, bermusuhan. Okay, haram membunuh sebab bermusuhan, fanatik kebangsaan atau kesukuan. Maksudnya kita tak suka kepada agama lain, kita pergi bunuh. Tak boleh, itu hukumnya adalah salah. Dan sebab merebut harta dunia, ada orang berebut harta dunia kan. Bila parent meninggal, ibu bapa meninggal, berebut harta pusaka. Sebab sampai kes membunuh. Dan disebabkan oleh pangkat, darjat, dan itu juga adalah tidak boleh. Contoh, berebut nak jadi Perdana Menteri, siap pergi bunuh Perdana Menteri itu tak boleh lah dalam Islam. Okay? Dan dibenarkan dibenarkan membunuh, berperan dengan pemberontak yang keluar daripada ketaatan pemerintah Islam yang besar. Maksudnya contoh pemimpin Islam, tiba-tiba dia keluar Islam, dia menyuruh kita membuat sesuatu yang melanggar hukum Islam, maka di saat itu kalau kita dibolehkan membunuh pemimpin tersebut sebab dia dah keluar daripada Islam. Dan membela diri sendiri, keluarga yang diancam oleh orang lain tanpa niat ataupun dendam. Contoh kita tiba-tiba kita tengok adik kita, orang nak rogol adik kita, takkan kita nak tengok je kan. So kita kena bertindak. Bila kita bertindak, kita tak ada niat pun untuk bunuh dia, tapi kita bertindak sebab nak menyelamatkan adik kita. Dan last sekali, orang yang nak rogol adik kita tu tertikam ataupun terbunuh disebabkan tindakan kita, maka itu adalah bunuh yang dibolehkan. Maksudnya diampunkan dosa bunuh tu dan dia tidak dikenakan di bawah hukuman kisas. Okey. Dan seterusnya adalah syirik. Okey. Syirik adalah kisah Harut dan Marut, memisahkan suami dan isteri. Semuanya terjadi atas izin Allah. Hukuman kepada tukang syirik adalah bunuh kerana kufur pada Allah. So, syirik ni adalah satu benda yang teruk lah, yang dosa yang sangat besar. Okay? Dan juga contoh kita bomoh, kes-kes bomoh sekarang kan ramai yang suka pergi bomoh dan sebagainya, itu adalah syirik lah. Dan sesungguhnya jampi-jampi pembacaan, dukun, azimat, tangkar dan sebagainya adalah haram. Okay, ia dianggap dalam kategori syirik. Ini menurut hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Okay, Nabi pernah bermimpi cucunya Hasan dan Husain dengan membaca, aku bermohon perlindungan pada Allah untuk kalian dengan nama-nama Allah yang sempurna daripada segala gangguan syaitan, binatang yang beracun, dari setiap mata dan dari setiap mata yang jahat. Maksudnya kalau kita rasa sesuatu yang tak sedar hati, macam Rasulullah pernah rasa sesuatu yang tak sedar hati kepada cucu dia, so dia memohon kepada Allah supaya melindungi cucu baginda. Dia tak pergi minta kepada benda selain daripada Allah. Dan seterusnya adalah dosa besar itu meninggalkan solat. Solat adalah juga salah satu dosa besar. Sebagaimana dalam surah Maryam Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka itu sekumpulan pengganti yang jahat. Mereka mensia-siakan pekerjaan solat dan menurutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh. Itu adalah dosa besar. So meninggalkan solat adalah
salah satu dosa besar. Okey. Dan antara kemuliaan, 5 kemuliaan orang yang jaga solat, rezeki dia sentiasa dimudahkan. Okey. Selamat siksa kubur, diberi buku catatan dari sebelah kanan. Okey, kalau orang di titian Siratal Mustaqim, buku catatannya adalah di sebelah kanan, dan juga doa tidak naik ke langit dan melalui titian sirat seperti kilat menyambar masuk syurga tanpa hisap. Itu orang yang menjaga solat. Dan seksa dunia dicabut keberkatan seumur hidup, dihapus dari wajahnya tanda cahaya yang soleh, amal tidak mendapat ganjaran, doa tidak naik ke langit, tidak mendapat bahagia doa orang yang soleh. Okey. Dan kalau seksaan di alam barzah, orang yang tak solat ni adalah mati tu hina. Okey. Mati dalam kelaparan dan haus, kubur disempitkan hingga tulang hancur, kubur dinyalakan dengan api membara, dia akan berbolak-balik dari siang ke malam. Ada satu ular yang menjaga kuburnya, dihisapkan dengan perkara yang menyulitkan diri dan mendapat murka Allah, dan seterusnya akan masuk ke neraka. Sebab amalan pertama yang Allah akan kira bila kita meninggal dunia esok-esok di hari perhimpunan adalah solat. So kalau kita tak menjaga solat dengan baik, maka amalan kita amalan-amalan lain akan beri kesan kepada amalan lain.